أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Yang dihormati saudara pengacara majelis, yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, penceramah kita tadi Ustaz Ghazali, Datuk Haji Wan Muttalib Mung, Timbalan Suruhjaya, Datuk Abu Bakar Cik, Timbalan Suruhjaya PAS Terengganu, yang dikasihi Al-Fadhil Mudir Ma'had Darul Quran Rusila dan seluruh kaki tangan, seluruh pimpinan PAS di peringkat negeri, kawasan dan cawangan, seluruh kaki tangan, tenaga pengajar dan pelajar Ma'had Rusila ini, Ma'had Al-Quran, seluruh para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertemu sekali lagi. Malam yang ketiga saya berada di Terengganu. Malam pertama saya dapat berceramah di dalam surau. Saya tidak tahu apa berlaku di luar. Rupa-rupanya ada serangan gas yang menimpa pendengar. Semalam di Dungun, majlis berjalan dengan baik dan lancar, aman dan tentram. Malam ini, insya-Allah, majlis kita akan berlangsung dalam keadaan aman dan tentram hingga akhir nanti. Sebab keamanan, ketentraman adalah kehendak kita semua. Tiada seorang pun yang datang ke majlis kita mau kacau bilau, huru-hara. Dan pihak parti Islam telah membuktikan setiap program himpunan ceramah istimewa mereka berakhir dalam keadaan aman dan tentram, walaupun dihadiri sampai ke peringkat ratus ribu, tetap kita berada dalam keadaan aman dan tentram. Sebab ini kehendak kita dan perjuangan kita. Di dalam parlimen sendiri, Menteri Dalam Negeri telah mengakui sepanjang BA mengadakan program, semuanya berakhir dalam keadaan aman dan tentram. Jikalau tidak ada gangguan daripada pihak keselamatan. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kita harap keamanan, ketentraman, demokrasi akan menjadi pegangan kita dan perjuangan kita untuk mencapai maksud kita dan tujuan kita, yaitu untuk mendaulatkan Islam seperti yang digariskan dalam perlembagaan Parti Islam se-Malaysia PAS. Pada malam ini, saya akan tumpukan hal pendidikan kerana kita hadir dalam program Darul Quran, di mana mereka adakan upacara ihtifal yang begitu meriah, dimulakan dengan ceramah pada malam yang mulia ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, selepas merdeka, British meninggalkan bentuk negara kita, terutama sekali sektor pekerjaan,
adalah mengikut kaum. Orang Melayu tertumpu kepada pertanian dan pegawai-pegawai kerajaan, termasuklah tentera dan polis. Pegawai kerajaan adalah pegawai berpangkat rendah. Pertanian terdiri daripada penanam padi dan pekebun-pekebun kecil. Orang India pula, mereka terlibat di sektor perladangan, boroh di ladang getah, dan juga pembinaan jalan raya dan jalan kereta api, dikuasai oleh boroh-boroh India. Orang Cina di sektor perlembungan dan juga peniaga-peniaga kecil. Mereka belum memiliki supermarket dan gedung-gedung perniagaan yang besar. Bila kita mencapai kemerdekaan, orang Cina lebih cepat mendahului kaum lain dalam bidang ekonomi kerana mereka diam di bandar dan pelupuri perniagaan. Orang Melayu agak ketinggalan dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Begitulah juga kaum India. Keadaan ini amat mudah ditiupkan semangat perkauman. Oleh itu, di atas tiupan semangat perkauman yang dimainkan oleh berbagai parti, tercetuslah peristiwa 13 Mei. Pergaduhan kaum yang hebat berlaku di Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan, Perak dan Pulau Pinang. Adapun Terengganu dan Kelantan tidak terjadi pergaduhan kaum pada tahun 69. Peristiwa 13 Mei mengajak rakyat dan pemimpin berfikir bagaimana untuk membentuk negara pada masa hadapan supaya tidak berlaku ulangan 13 Mei sekali lagi. Oleh itu, hadirin sekalian, para pemimpin politik duduk semeja berbincang. Lahirlah dari perbincangan itu, iaitulah dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru PAS turut terlibat di peringkat awal, turut merangka dasar itu. Walaupun kita tidak berpuas hati dalam beberapa perkara, tetapi PAS turut terlibat dalam merangka dasar ekonomi baru. Hadirin hadirat sekalian, orang-orang Tionghoa dan orang India turut bersetuju supaya Bumi Putra khasnya diberi peluang untuk menikmati ekonomi, habuan ekonomi di negara kita ini. Maka hadirin sekalian diletakkan matlamat dalam masa 20 tahun Bumi Putra hendaklah miliki 30% equity ataupun hak harta dalam negara ini. Dasar ekonomi baru dipacu begitu hebat. Bermula pada tahun 71 di bawah pimpinan Tun Razak. Di antara usaha untuk membebaskan orang Melayu daripada paras kemiskinan, iaitulah anugerah tanah yang dibuat di bawah kepimpinan Tun Razak, di mana Felda, Felkra dan lain-lain agensi kerajaan negeri diarahkan membuka tanah dan diberi kepada Bumi Putra, khasnya orang-orang Melayu. Sebab itulah hadirin sekalian, bila kita memerintah Terengganu tahun 99, langkah kerajaan Terengganu menanugerahkan tanah kepada rakyat, di antaranya untuk membebaskan mereka daripada cengkaman kemiskinan, adalah satu langkah yang paling baik. Inilah juga langkah yang dibuat di awal dasar ekonomi baru. Sebab itu saya sendiri bersetuju ribu-ribu peratus terhadap usaha kerajaan Terengganu memberi tanah kepada rakyat, karena itulah salah satu usaha untuk membebaskan rakyat daripada belenggu kemiskinan. Ianya telah dibuat di zaman Allahyarham Tun Razak bermula pada tahun 71. Cuma kerajaan yang bingung dan bebal merampas tanah yang diberi oleh kerajaan yang terdahulu, itu adalah kerajaan Samsing Bodoh bin Bahlul. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian,
Kalau mereka nak bertindak kepada peneroka haram, penceroboh haram, itu hal lain. Boleh kita beri pampasan atau tidak beri pampasan kepada peneroka haram. Tetapi sebarang anugerah oleh kerajaan, sepatutnya hadirin sekalian diikuti oleh kerajaan kemudian untuk memberi hak milik kepada mereka. Dan saya yakin kerajaan Terengganu yang akan dibentuk selepas pilihan raya 2008, yaitu kerajaan PAS, insya-Allah kita tidak merampas mana-mana tanah yang diberi kepada rakyat oleh kerajaan Barisan Nasional. Yang beri tanah kepada rakyat kita tak akan rampas pada tahun 2008 nanti. Setuju atau tidak? Kita bersifat tamadun, bukan bersifat bebal. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, yang paling nyata menurut kajian untuk memberi pertolongan dan mengangkat martabat khasnya Bumiputra, maka bidang yang paling penting untuk dibantu ialah pendidikan. Maka hadirin sekalian, di antaranya golongan profesional mesti dilahirkan sebanyak-banyaknya, sebab sebelum 13 Mei, peguam Melayu boleh bilang dengan jari, juruterah boleh bilang dengan jari, doktor, arkitek, town planner dan benda-benda yang profesional ini boleh dikatakan orang Melayu amat kurang, tak sampai pun 10%. Menjedari hal itu hadirin sekalian, kita sudah ada di dalam perlembagaan pasal 150, yaitu hak-hak istimewa Bumiputra diletakkan di bawah yang di-Pertuan Agong. Oleh itu di bawah yang di-Pertuan Agong, kuasa perlembagaan itu di antaranya digerakkan begitu hebat Institut Teknologi Mara untuk diisi pelajar-pelajar Bumiputra untuk mereka melahirkan golongan profesional di Malaysia. Begitulah juga UKM ditubuhkan dengan begitu cepat dan institut pengajian tinggi yang lain. Dan untuk membolehkan orang Melayu yang serba miskin melanjutkan pelajaran, maka dia diperuntukkan beasiswa. Beasiswa juga adalah terjamin dalam peruntukan di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong untuk memperuntukkan yaitu beasiswa kepada Bumiputra orang Melayu yang terjamin di dalam perlembagaan. Hadirin hadirat sekalian, di awal dasar ekonomi baru itu ia berjalan dengan baik dan lancar sekali. Sampailah Allahyarham Tun Abdul Razak meninggalkan kita dan naik pula Tun Husin On. Dasar ekonomi baru terus dipacu dengan baik. Apabila Perdana Menteri yang keempat mengambil alih, yaitu Dr. Mahathir Mohamad yang sekarang bergelar Tun, dasar ekonomi baru mulai pincang. Kroni sudah mulai timbul. Bumiputra hanyalah UMNO dianggap Bumiputra. Orang Melayu yang ramai dalam PAS, orang Melayu dalam 46, orang Melayu dalam Parti Rakyat, sudah dianggap bukan Bumiputra. Bumiputra hanya Melayu bermazhab UMNO. UMNO pula mestilah menyokong satu puak. Mereka inilah yang akan diberi projek dan diberi hak-hak orang Melayu. Lanjutan dasar ekonomi baru. Kesan daripada tidak puas hati sesama UMNO terhadap dasar Dr. Mahathir, tercetuslah peristiwa perbalahan besar. Tim A, Tim B, di mana kumpulan Tengku Razali tidak senang sebab Dr. Mahathir banyak membuat projek-projek mega yang menghabiskan wang yang besar dan memberi projek itu kepada rakan-rakannya seperti Tun Daim, Halim Sa'ad, pengurusi MAS itu Tajuddin Ramli dan beberapa wang yang lain. Inilah konglomerat Melayu yang muncul di zaman Dr. Mahathir Mohamad. Dipertikaikan oleh ahli UMNO sendiri, maka lahirlah pertembungan Tim A, Tim B yang dahsyat, yang akhirnya lahir Parti Melayu Semangat 46. Hadirin sekalian, dasar ekonomi baru tamat pada tahun 91. Tahun 91, saya dan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang telah berada di dalam parlimen.
Bila tamat dasar ekonomi baru, dibincang pula bagaimana nak terus bantu Bumi Putra dan orang Melayu ini. Maka dibuatlah sidang MAPEN, Majlis Perunding Ekonomi Negara, juga PAS turut terlibat. Pemimpin-pemimpin kita seperti Datuk Mustafa Ali, Ustaz Aziz Abdul Razak, Khalid Samad dan beberapa yang lain lagi memerah otak dan fikiran, memberi pandangan-pandangan bagaimana untuk membantu khasnya orang-orang miskin. Kebetulan orang miskin itu yang ramai adalah orang-orang Melayu. Daripada pandangan kita itu lahirlah di antaranya program PPRT dan juga Yayasan Kemiskinan. Semuanya itu hasil daripada MAPEN yang kita turut sama terlibat membincang untuk membantu orang-orang Melayu. Tahun 91 EQT Bumi Putra hanya capai 18%. Oleh itu Dr. Mahathir bercadang untuk melanjutkan lagi dasar ekonomi baru dengan nama baru, iaitu Dasar Pembangunan Nasional. Dasar Pembangunan Nasional diteruskan selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, yaitu tahun 2001, EQT Bumi Putra tidak naik, kekal setakat 18%. Kerana hadirin sekalian, kroni makin hebat, kali ini timbul pula istilah KKM, korupsi, kolusi dan kroni, yaitu projek diberi kepada orang tu, lepas tu orang tu, lepas tu orang tu, lepas tu orang tu. Sehinggalah kumpulan Anwar Ibrahim, yaitu Datuk Zahid Hamidi, mendedahkan dalam Perhimpunan Agung tahun 97 bagaimana soal kroni ini, projek-projek besar dilunggukkan kepada orang yang sama. Hasil perbalahan kali kedua ini, kalau dulu Tengku Razali dan rakan-rakannya terpelanting daripada UMNO, kali ini tindakan pula diambil kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan-rakannya. Karena perbalahan kedua ini lebih dahsyat dan lebih hebat. Soal hadirin sekalian, dasar ekonomi baru untuk menaikkan taraf Bumi Putra tidak tercapai seperti yang dikehendaki walaupun sudah dilanjut 10 tahun lagi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, berlaku pilihan raya besar tahun 95. Dalam tahun 95, hadirin sekalian, pilihan raya itu menampakkan DAP kalah teruk dan MCA marah dengan begitu hebat menang, dan MCA pula dipimpin oleh teknokrat baru di kalangan muda profesional. Orang-orang Melayu seronok DAP kalah. Oleh itu hadirin sekalian, barangkali atas tekanan, maka tahun 96 dipindah Akta Pendidikan. Akta Pendidikan dipindah pada tahun 96. Sebelum dipindah Akta Pendidikan itu, Lim Kee Siang telah berucap di Parlimen. Beliau mengatakan bahawa mereka rela DAP kalah teruk setelah dasar Malaysia telah tercapai di zaman pemerintahan Mahathir Mohamad. Dasar Malaysia artinya rakyat Malaysia sudah sama rata. Bumi Putra dengan bukan Bumi Putra sudah sama rata, sama hak. Hadirin sekalian, bila Akta Pendidikan dipindah, macam biasa, satu perkara yang kita nak bercakap, kita kurang mahir, maka kita cari mereka yang mahir. Kita berbincang dengan beberapa orang profesor, beberapa orang tokoh Dewan Bahasa, tokoh-tokoh pendidikan, bagaimana pindahan Akta Pendidikan ini. Kata mereka, kamu kena tentang habis-habisan. Termasuklah 46 waktu itu menentang habis-habisan. Kerana pelajaran bila diperniagakan jangka panjang berbahaya kepada orang Melayu dan Bumi Putra. Bila berbahas dalam Parlimen, hadirin sekalian, kita berbahas diketuai oleh Tuan Guru Haji Mahdi Awang dengan hujah-hujah ilmiah yang kita petik daripada tokoh-tokoh akademik Malaysia, orang Melayu dan orang Cina. Kemudian dalam hujah-hujah itu kita menyebut soal bahaya
untuk memberi izin secara bebas tumbuhnya universiti dan kolej swasta dalam jangka panjang. Bumi Putra, orang Melayu, orang miskin akan ketinggalan. Ahli Parlimen UMNO daripada balik pulau, Dr. Nungsari berhujah seperti kita, yaitu pelajaran kalau diperniagakan, lambat laun orang Melayu lah yang akan ketinggalan. Ada lagi ahli parlimen daripada Parit, Alang Saidin, berhujah macam tu juga. Mana-mana wakil rakyat UMNO yang berhujah seperti kita, beliau akan datang, mereka tidak dijadikan calon lagi. Hadirin sekalian, pelajaran diperniagakan. Sekarang hadirin sekalian, pandangan kita tahun 96 dahulu, kita menentang pinaan akta pendidikan itu. Di dalam PAS pula kita tubuh satu jawatan kuasa khas. Pengurusinya Datuk Haji Mustafa Ali, saya sebagai setiausaha. Kita bergerak ke seluruh Malaysia memberitahu bahaya pinaan akta pendidikan, penubuhan kolej dan universiti swasta secara bebas. Datuk Najib yang pindah dan dia mendabik dada. Selagi UMNO memerintah, kita akan jaga kepentingan orang Melayu. Apa jadi sekarang hadirin sekalian? Apa jadi sekarang? 130 institut pengajian tinggi swasta Bumi Putra ditutup. Baru ini bila saya pergi berceramah di Mersing, saya bercakap hal ini. Pemuda UMNO hadir dalam majlis itu bangun. Dia kata, betul Pak Mat, memang banyak ditutup termasuk hak kami. Hadirin sekalian, ada kolej swasta yang 300 penuntut. Dibuka penggal ini hanya 10 orang yang daftar. Kenapa? Bumi Putra sudah tidak mampu masuk ke institut pengajian tinggi swasta seperti itu. 120,000 Melayu Bumi Putra yang layak melanjutkan pelajaran ke institut pengajian tinggi tak dapat melanjutkan pelajaran pada tahun ini. PTN, hadirin sekalian, tak jadi apa sekarang ini. Hadirin sekalian, orang Melayu yang terjamin boleh dapat beasiswa sebelum ini. Saya nak tanya tuan-tuan di pekarangan masjid ini, siapakah yang menghapuskan beasiswa pada orang Melayu? Siapa? UMNO, bukan MCA, bukan gerakan, bukan DAP. Pemimpin UMNO. Padahal saya dalam cakap-cakap dengan termasuklah bekas Setiausaha Agung DAP ke Kim Hock, beliau heran. Pemimpin Melayu hapuskan beasiswa, kurangkan beasiswa pada orang Melayu tak marah. Pelik dia kata. Sebab orang DAP tak boleh buat apa, MCA tak boleh buat apa, gerakan tak boleh buat apa. Memang soal beasiswa termaktub dalam perlembagaan, iaitu kerajaan boleh bantu orang Melayu. Tapi siapa yang mengkhianati hak orang Melayu ini siapa? Itu hadirin sekalian. Kemudian kita lihat lagi soal meritokrasi. Meritokrasi ini nak gapo? Dia kira nak masuk universiti ikut kelulusan. Profesor Engku Aziz, Tan Sri Arsyad Ayub, banyak lagi profesor universiti menentang. Sebab kata mereka, kalau menurut meritokrasi, jangka panjang juga orang Melayu akan ketinggalan. Sebab hadirin sekalian, mereka yang duduk di Gua Musang, di Baling, di Selama, di sebelah Ulu Terengganu, Bukit Besi, mereka di sebelah sana kalau ambil SPM dapat grade 2, barangkali otak mereka lebih baik daripada grade 1 yang berada di Victoria Institution. Betul atau tidak? Karena kelas tambahannya tak ada, komputernya, kemiskinannya, kesehatannya, makanannya. Sedangkan budak dalam bandar kelas tambahan, komputer, makan cukup, semua cukup. Cikgu hebat. Kalau meritokrasi, lama-kelamaan budak-budak luar bandar tak dapat masuk ke institut pengajian tinggi. Pandangan itu hadirin sekalian, kita lihat pemuda UMNO yang sepatutnya menjadi benteng mempertahankan hak-hak orang Melayu, mereka juga turut bersetuju hal meritokrasi ini. Oleh itu peranan pemuda UMNO yang selama ini
menjaga hak Melayu, sekarang menjadi pengkhianat kepada Melayu. Betul atau tidak? Saya nak cakap hak Melayu ya malam ni. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Perdana Menteri dulu Tun Mahathir Mohamad mau supaya matematik dan sains diajar dalam bahasa Inggeris. Sekali lagi kami ahli-ahli parlimen kali ini dengan rakan-rakan keadilan pula pergi bertemu dengan intelektual universiti sebab mereka ni orang berkecuali dalam politik. Kita bertemulah beberapa orang profesor, Profesor Syahril, Profesor Zainal Abidin Wahid, Ainuddin Wahid. Mereka memberi pandangan-pandangan Dewan Bahasa dan Pustaka. Mereka mengatakan mengajar sains dan matematik di dalam bahasa Inggeris ini membunuh orang Melayu pada masa hadapan. Bukan kita menentang bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris penting, hendaklah diajar, cari jalan, menambahkan waktu, kurikulum, perbaiki mutu bahasa Inggeris itu. Kita berhujah dalam parlimen dengan menggunakan hujah-hujah ahli akademik. Hadirin sekalian, pada waktu itulah menteri-menteri pemimpin UMNO jamin, kita mau maju, kita mau anak Melayu maju, kita mau bangsa Malaysia maju. 3 tahun kemudian hasilnya sekarang diketahui. Anak-anak Melayu gagal dalam matematik dan sains lebih 70%. Yang berjaya hanyalah 30% sahaja. Itu pun markah kelulusan diturunkan untuk membolehkan ramai orang Melayu lulus. Saya pergi berucap di Pontian. Hal ini. Lepas berucap, tuan-tuan sekalian, guru-guru UMNO datang. Dia kata, mana borang pas? Saya kata, kenapa begitu? Apa yang Bamak cakap tadi betul. Anak murid saya tahun ini, matematik dan sains, semua gagal. Saya kata, kenapa semua gagal? Sebab saya sendiri pun tak pandai bahasa Inggeris. Oleh itu, saya nak memperjuangkan keadilan melalui PAS sekarang ini. Kerana hadirin sekalian, dan kegagalan ini sekarang ini, Pak La tak tahu dah nak buat apa. 5,000 juta habis menyediakan kursus, laptop, makmal dan sebagainya. 5,000 juta. Sekarang anak-anak Melayu gagal lebih daripada 70%. Yang berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah istiqamah dalam hal ini dan dia buat kongres demi kongres untuk menyatakan bahawa kesilapan kerajaan di sudut memaksa matematik dan sains dalam bahasa Inggeris yang menyebabkan orang Melayu sekarang gagal dalam matematik dan sains. Hadirin sekalian, masa diperkenalkan perkara itu, diperingatkan oleh Dewan Bahasa, diperingatkan oleh tokoh-tokoh akademik Melayu. Pemuda UMNO waktu itu mereka membangkang pandangan Perdana Menteri atau tidak? Mereka bangkang atau tidak? Mereka diam dan sokong. Hadirin sekalian, kita lihat pula hadirin sekalian. Kita sebut sekali lagi, bahasa Inggeris kita mau. Kita mau didik. Tetapi hadirin sekalian, mereka tidak peduli dengan pandangan ahli-ahli akademik. Dan sekarang dapatlah apa yang kita dapati sekarang. Sekarang ini 80,000 mahasiswa tak ada kerja. Menganggur. Keadaan ekonomi makin teruk. Kemudian peristiwa tahun 87, Kuli Mahathir bergaduh hal benda dan projek. Tahun 97, 10 tahun kemudian bergaduh soal apa? Soal kroni. Duit juga. Kita anggap mereka ada insaf, tak ada bergaduh lagi. Sekarang timbul pula pergaduhan yang paling hebat, Mahathir Rafidah. Mahathir Rafidah ini saya tak ulas malam ini. Saya tangguh ke program yang lain. Tapi hadirin sekalian, perkelahian mereka cukup runcing. Dulu hadirin sekalian, bila Dr. Mahathir nak berhenti, Rafidah lah yang menjerit. Dia lari terpa ke Dr. Mahathir. No! Why? Sampai tercabut kasut. Terseliuh kaki.
Sekarang bila Dr. Mahathir kata, siarkan nama-nama yang mereka dapat AP. Why? No! Sehingga luka hati orang tua itu. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, apapun saya teringat ucapan Datuk Haji Fadzil Muhammad Noor hampir setiap kali beliau berceramah. Beliau berdoa semoga Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad umur panjang. Supaya dia dapat melihat segala kesilapan yang dilakukan terhadap bangsa dia, terhadap agama dia. Sekarang dia mula dapat lihat bagaimana kesilapan yang dilakukan, termasuk menteri-menteri dia sendiri dulu sekarang menderhakai beliau. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Hadirin sekalian, sekarang ini dalam bidang pendidikan berceramuk di Malaysia ini. Hal beasiswa entah jadi apa, PT, PTN, keliru. Bahasa Inggeris, Matematik, Sains tidak mendatangkan hasil. IPTS, Institut Pengajian Tinggi Swasta, Bumi Putra ditutup banyak. Dalam keadaan kekeluaran ini, ekonomi pula tuan-tuan sekalian turun. Lim Ching Yek kata, ekonomi Bumi Putra sekarang hanya 15% sahaja. Dalam keadaan beginilah, Hishamuddin Hussein On cabut keris lagi sekali. Dia cabut keris nak tikam siapa? Nak tikam siapa? Bagi saya, tikamlah diri kamu sendiri. Kamulah membawa pemuda Melayu, pemuda Malaysia menjadi pondan selama ini. Betul tak tidak? Tidak menegur segala kepincangan, hal pelajaran, hal ekonomi. Kamu turut, kamu rebut. Apa yang kamu rebut? Projek bina sekolah. Apa yang kamu rebut? Projek laptop komputer. Apa yang kamu rebut? Projek makmal komputer. Ini yang direbut. Persidangan mesyuarat pemuda UMNO sudah jadi mesyuarat kelab jutawan. Sehingga hadirin sekalian, direbut segala projek itu dalam keadaan dikeliling mereka saja menyebabkan dasar ekonomi baru jauh tidak tercapai. Dasar-dasar lain, dasar umum yang lain juga sekarang ini hancur berkecai. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, jangan kita lupa, selalunya pemimpin UMNO bila mereka hadapi masalah, mereka akan mengajak rakyat, menyokong mereka, kerana mereka nak membela Melayu. Ingat tak peristiwa tahun 87 dulu? Ingat tak? Ketika krisis kuli Mahathir. Ekonomi merosot, mahasiswa menganggur. Waktu itulah Lim Kim Sai menuntut timbalan Perdana Menteri nak dilantik orang Cina. Pemuda UMNO amat marah. Buat himpunan besar-besaran di stadium TPCA dalam hujan. Di antaranya naikkan spanduk yang cukup sensitif. Basahkan keris dengan darah Cina. Hantar Lim Kim Sai balik ke Tongsan. Melayu sanggup mandi darah mempertahankan ketuanan Melayu. Spanduk. Tapi tak ada tindakan. Kalau kita lah naik spanduk begitu, tak sempat balik rumah. Hadirin sekalian, orang Cina pula buat himpunan di Tok Kong, minta timbalan Perdana Menteri dan hak istimewa orang Melayu dihapus. UMNO maki MCA, MCA maki UMNO, UMNO serang balas, MCA jawab serangan. Tengok-tengok yang kena tangkap, aku. Mereka buat operasi lalang, yang ditangkap adalah mimpin-mimpin pembangkang. Mana pergi mereka yang mencetuskan huru-hara ini, mana? Najib Razak bercuti di Jakarta. Lim Kim Sai bercuti di Australia. Ibrahim Ali, Datuk Tajuddin ditahan di bawah ISA 3 minggu, kemudian mereka bebas. Kamilah berehat hampir 2 tahun di kamp Kemunting. Sekarang sendiwara itu nak dimainkan semula. Betul atau tidak? Perhimpunan Agung mereka bercakap sulam ajak orang Melayu. Mari membela hak orang Melayu.
sehingga cabut keras. Ini lakonan kali kedua rakyat sudah paham. Kali kedua ini bukan menagih simpati. Kalau nak buat perubahan, kita mau rakyat bangun dan tolak mereka dalam pilihan yang akan datang. Boleh atau tidak? Mereka sudah gagal dalam membina hak orang Melayu. Menurut perjuangan mereka. Bukan menurut kita kata kehendak Islam secara umum lagi. Sekarang, inilah yang mereka cuba jebakkan rakyat. Tapi kita pintas awal hal ini. Jangan perangkap rakyat hal Melayu sekarang. Kamulah yang gagal memerintah sebab kamu dengan dasar kroni dan pedulikan kekayaan beberapa individu, jadilah kepada orang-orang Melayu sebegini rupa sekarang. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Di luar daripada hal dasar ekonomi baru, hasil dasar ekonomi baru, bukan di luar, hasil dasar ekonomi baru, lahirlah pemuda-pemudi ataupun rakyat Malaysia sekarang dalam keadaan moral yang sebegini rupa. Penagih dadah sudah hampir 1 juta. AIDS sudah sampai 100,000 lebih kurang. Mati akibat AIDS lengkungan 5 orang sahaja. Pak Lah Perdana Menteri mengatakan AIDS sudah darurat. Bila sudah darurat, pengurusi AIDS pun mencadangkan supaya beri kondom dan jarum percuma. Mufti-mufti dan golongan agama dalam kerajaan bersidang memberi amaran bahaya penyalahgunaan kondom. Artinya mereka mencari jalan penyelesaian tidak jumpa. Pelacur pula Malaysia di antara yang tinggi. Lebih 100,000 yang terlibat dalam pelacuran. Lahir pula seorang pemimpin Malaysia, Aminah Masyidah Wadud. Memberi satu fatwa baru. Yaitu mengatakan bahawa boleh melacur. Terutama kepada ibu tunggal yang tak boleh cari makan, hal ekonomi. Boleh melacur kalau darurat. Hal hukum, terserahlah alim ulama kita. Tapi saya nak bercakap di sudut pekerjaan. Di Malaysia ini pembantu rumah, kita memerlukan lebih kurang 80,000 lagi pembantu rumah. Itu tak termasuk pekerjaan di kedai-kedai, di restoran, di hotel-hotel, tukang sapu, tukang cuci, tukang lap cermin dan sebagainya. Kalau dicampur itu semua ratusan ribu peluang pekerjaan. Bagaimana Masyidah boleh kata darurat soal cari makan di Malaysia? Yang nak melacur ni mesti orang muda. Yang ada tenaga. Sebab kalau tua orang tak mau. Kalau ada darurat ekonomi sudah tentulah wajar orang tua umur 65 tahun melacur. Dia pergi duduk tepi-tepi hotel, dia kata, "Bang, kan dia bang, mu tu mak aku." Dia ajak, kemudian kita tanya berapa? 50 sen. 50 sen pun orang tak kelapa. Kalau yang tua umur 65 tahun. Kalau itu nak dikatakan darurat. Yang muda tak ada istilah darurat di Malaysia. Sebab saya kata tadi, bidang pembantu rumah kosong puluhan ribu lagi. Tak termasuk kerja-kerja yang lain. Pandangan Merapu ini dia tak mau tarik balik. Walaupun Datuk Hassan Din telah menegur. Walaupun Mufti Datuk Harusani Zakaria daripada Perak, Mufti Perak dah tegur. Dia tak tarik balik lagi. Minggu depan saya pergi baling, saya nak ajar dia. Dia tu cantik, nanti dia turun di airport, anak-anak muda geram, pergi ke dia, pegang dia, kita tanya, "Kenapa ni?" "Darurat." Tak tahan, darurat. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Penutupan sekolah agama rakyat ataupun menghentikan bantuan ke sekolah agama rakyat
sudah berjalan sekarang, sudah hampir 3 tahun. Hasilnya tuan-tuan sekalian, tuan-tuan lihat dengan nyata. 4-5 tahun, 3-4 tahun lagi. Bila ratusan ribu belia-belia kita, anak-anak Islam kita tidak belajar agama di sekolah-sekolah agama, kita akan lihat hasilnya yang hebat 3-4 tahun lagi. Apa akan berlaku? Sekarang hadirin sekalian, zina sudah menjadi perkara biasa. Video yang ambil di air terjun, atas bumbung, di parking kereta, dalam pasaran melimpah sekarang ini. Bagaimana anak-anak muda menganggap zina sudah jadi perkara biasa. Kalau dulu mereka dididik di sekolah-sekolah memberitahu hal haram halal, itu pun keadaan masyarakat begini sekarang. Bagaimana bila sekolah-sekolah agama ini pula banyak yang ditutup, ratusan ribu anak orang Islam tidak dapat pelajaran dalam bidang ini. Sedangkan Tan Sri Murad dalam buat kajian terhadap sekolah agama rakyat, beliau mengatakan sekolah agama rakyat menyelamatkan bilion ringgit wang kerajaan dalam pendidikan. Semua kepincangan ini hadirin sekalian sudah cukup untuk rakyat Malaysia menukar pemerintah pada pilihan raya yang akan datang. Sudah cukup dah hadirin sekalian. Tambah Terengganu bukan setakat cukup, dah melimpah. Dengan ayah PIN-nya, dengan AP-nya, macam-macam. Kita pergi Kelantan. Orang Kelantan 2 minggu lepas lah. Dia kata kesian Kak Rafidah Aziz menjerit. Menangis tu menjerit lah. Menangis. Saya kata kenapa Rafidah Aziz menangis pakcik? Dia menangis sebab rumah ayah PIN kena runtuh. Sebab Rafidah tu anak murid ayah PIN. Saya kata kenapa pakcik kata begitu? AP tu ayah PIN lah tu. Dia faham begitu. Segala kepincangan ini hadirin sekalian, jawablah dengan proaktif, dengan kita bekerja, menyelamatkan rakyat, menyelamatkan negara pada masa yang akan datang, dengan buat perubahan di negeri Terengganu ini. Boleh atau tidak? Kalau pengakuan begitu, setakat inilah ucapan saya pada malam ini. Karena saya pun nak bertolak dengan kereta untuk balik dan program di Kedah besok, selepas daripada habis ini. Jadi setakat inilah dulu ucapan. Semoga kita bertemu di lain kali, di lain ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.